Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Dapat kita meneruskan lagi insyaAllah pada pertemuan kali ini. Kita menjengah masuk pula kepada tajuk yang ke-12 ya. Ad-Darsus Tsani Asyara, pembelajaran kita yang ke-12 ya. Alhamdulillah kita dah masuk. Tajuk kita hari ini akan membicarakan berkenaan dengan min ni'amillahi ala ibadihi ya, min ni'amillah, di antara nikmat-nikmat Allah ala ibadihi, ke atas hambanya, yang mana Allah ini beri nikmat kepada hambanya, makhluknya, ciptaannya ini tidak terkira, tidak terhitung banyaknya. Jadi kita hari ini nak membicarakan di antara apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nak sebut satu persatu, takkan mungkin kita dapat habis sebut ya. Terlalu banyaknya nikmat Allah bagi kepada kita ya. Tinggal lagi kita sebagai hambanya nak bersyukur ataupun tidak dengan nikmat yang Allah beri itu ya. InsyaAllah hari ini kita masuk berkenaan dengan tajuk ini ya. Okey, dalam buku teks muka surat 165. Okey, kita lihat kepada muka surat 166 ya, disebutkan di sini istami' wa karrir ya, dengarkan dan ulang, ulang-ulang perkataan ini. Okey, disebut di sini di tengah ini, kita baca dahulu tengah ini, ni'amullahi ala ibadihi kathiratun ya, ni'amullah, nikmat-nikmat Allah, ala ibadihi, ke atas hambanya, kathiratun ya, kathirah, banyak sekali. Nikmat Allah bagi kepada hambanya ni sangat banyak. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ni'matul libasi ya, ni'matul libasi. Apa dia? Nikmat pakaian. Pakaian yang kita pakai ini juga merupakan nikmat daripada Allah. Jika Allah tak bagi rezeki kepada kita, tak ada kemampuan kita nak beli pakaian, tak ada pakaian, tak adalah kita berbaju kan, pakaian seluar, kopiah dan sebagainya. Kalau Allah tak juga jadikan hasil sumber untuk buat pakaian tu, kapas ke ke kabu ke, macam-macam lagi, cotton ke semua tu, kalau Allah tak ciptakan benda itu, bagaimana kita sebagai manusia ni nak proseskan dia jadi benang, jadi kain, jadi baju pakaian kita. Ini nikmat Allah yang bagi pada kita. Yang kedua adalah ni'matul akli wasyarabi ya, ni'matul akli wasyarabi ya, nikmat makan dan minum. Masya-Allah, tabarakallah. Ini nikmat yang besar, makan dan minum. Kita, Allah setakat ini tak putus lagi lah makanan kita kan. Hasil bumi itu banyak Allah bagi pada kita. Makanlah apa sahaja yang halal, yang dibolehkan dalam Islam ini. Makan, minumlah apa yang kita boleh dapati ya. Ini semua nikmat daripada Allah. Allah bagi kita rezeki, boleh makan, boleh minum ya. Yang ketiga, ni'matus sihhati ya, salah baris ni, letak bawah baris ni ya, ni'matus sihhati ya, nikmat kesihatan. Kita ni hidup alhamdulillah sihat. Kita lihat bagaimana orang lain yang ada ditimpa dengan musibah, sakit, demam ataupun dengan COVID-nya, ada yang kena. Jadi kita doakan semoga mereka ini cepat sembuh, dapat semula nikmat kesihatan ini. Yang nikmat ni sangat sangat penting kan. Kalau kita sakit kan, banyak perkara yang tergendala nak buat. Jadi kalau kita sihat, kita boleh buat macam-macam perkara. Belajar pun boleh dengan mudah daripada kita belajar dalam keadaan kita sakit kan. Dan yang keempat adalah ni'matul aqli ya, ni'matul aqli, nikmat akal ini ya. Akal yang kita ada ni, kita boleh berfikir, kita boleh bertindak dengan waras, ini adalah nikmat daripada Allah. Ada orang yang diciptakan Allah tak beri dia akal, seperti orang gila. Jadi dia tak dapat nikmat itu. Kita yang ada dapat nikmat akal ni, gunakan sebaiknya. Gunakan akal yang Allah bagi itu untuk ke arah kebaikan, untuk ke arah jalan yang diredai oleh
Allah. Okey, itu dia nikmat di antara, itu disebut di antara. Bukannya itu saja nikmat Allah, banyak lagi. Tengok tepi-tepi ni antara nikmat-nikmat Allah. Perkara benda yang dicipta oleh Allah yang boleh memberi manfaat kepada manusia kan. Apa dia ni? Ar-rajulu salimul jismi, lelaki ataupun sebutnya manusia salimul jismi, yang sihat tubuh badannya. Sihat tubuh badan ni pun nikmat daripada Allah. Kita sebut dia daripada tadi nikmatus sihah ini kan. Apa ini? Haza qamarun. Haza qamarun. Ini bulan. Ni bulan tu juga nikmat. Dia waktu malam dia boleh menerangi, mencerahkan malam kita yang gelap. Haza hajarun. Haza hajarun. Ini batu. Lagi hazihi syamsun. Hazihi syamsun. Ini matahari. Hazihi syajaratun. Hazihi syajaratun. Ini pokok. Pokok. Seterusnya haza ibilun. Haza ibilun. Ini unta. Unta, camel kan. Lagi haza samakun. Haza samakun. Ini ikan. Okey. Haza nahrun. Haza nahrun. Ini sungai. Okey. Hazihi baqaratun. Hazihi baqaratun. Ini lembu. So lembu dah kan. Hazihi fawakihu. Hazihi fawakihu. Ini buah-buahan. Buah-buahan. Fawakih ni jamak. Kalau nak sebut satu buah je, fakihatun kan. Fakihatun mufrad dia. Jamak dia fawakih. Maksudnya buah-buahan. Tengok situ ada tembikai, ada pisang, ada apple, ada strawberry. Banyak buahan ya. Lagi seterusnya apa? Haza jabalun. Haza jabalun. Ini bukit ataupun gunung. Boleh juga kan. Bukit ataupun gunung. Tempat yang tinggi. Dan yang terakhir, haza jaradun. Haza jaradun. Ini belalang. Okey, kalau kita lihat semua yang disebutkan sini, ini juga merupakan antara nikmat-nikmat Allah bagi kepada kita. Tinggal lagi kita tahu cara nak guna ataupun tidak. Kena cari manfaat daripada setiap ciptaan yang Allah buatkan ini ya. Okey, itu dia. Seterusnya kita lihat kepada muka surat 167. Okey, satu perbualan di antara dua orang sahabat ini kan. Okey, kita baca sama-sama. Si kawan ni yang mula dia cakap dengan kawan dia, sami'tu annaka al-ana turabbi al-an'ama. Sami'tu annaka al-ana turabbi al-an'ama. Maksudnya apa? Sami'tu, saya dengar, annaka al-an, annaka kamu, al-an sekarang ini, turabbi memelihara al-an'am, haiwan ternakan. Ditanya kat kawan dia, saya dengar kamu sekarang ni ada bela binatang ternakan. Kawan dia jawab, alhamdulillah, haza min fadli rabbi. Dia kata alhamdulillah, syukur pada Allah, haza min fadli rabbi. Ini adalah rezeki, nikmat daripada Tuhanku. Allah yang bagi nikmat kita mampu untuk pelihara, dapat semua ni pun Allah yang bagi kan. Lagi apa kawan dia kata, ayyu hayawanin indaka ya akhu. Ayyu hayawanin indaka ya akhu. Ayyu hayawan, binatang apakah, haiwan apakah, indaka yang kamu ada, ya akhu, wahai saudaraku, apa binatang yang kamu bela ni? Dia jawablah, indi anwa'un mukhtalifatun minal an'ami. Indi, saya ada, anwa'un, pelbagai, mukhtalifatun, pelbagai jenis, minal an'ami, daripada ternakan, minha, di antara binatang yang ternakan yang dibela ni banyak kan. Al-ma'izzu, biri-biri, kambing biri-biri, al-ma'izzu. Wal ghanamu, dan juga kambing. Biri-biri dengan kambing lain kan. Kambing yang biasa tu, apa nama, yang ada janggut gitu kan. Al-ma'izzu ni biri-biri yang bulu dia tebal, dia warna putih, selalu kita ambil bulu dia kan buat pakaian. Apa lagi? Wal baqaratu, dan lembu. Wal khailu, dan
kuda. Banyaklah ni si kawan dia ni pelihara. Ada kambing biri-biri, ada kambing, ada lembu, ada kuda kan. Gambar ayam pun ada gambar sini kan. Itu semua nikmat Allah bagi. Kita boleh pelihara binatang ni pun nikmat Allah. Boleh ambil manfaat daripada itu. Boleh buat pakaian tadi kan, kambing biri-biri, wal ghanam, ada susu kambing, boleh ambil daging kambing, lembu pun begitu, kuda boleh gunakan untuk menunggang dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada 168. Mi'atun wasamaniyatun wasittuna. Safhah 168, satu kisah, satu cerita lah. Satu petikan ni ada satu cerita yang mana cerita ini nuqilat minal qissah, diambil daripada suatu kisah allati akhrajaha, yang disebutkan Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Maksudnya ini cerita ini kisah benar lah, kisah sebab cerita ini diambil daripada hadis Bukhari wa Muslim. Dia orang ni dua imam yang mengarang kitab hadis kan. So kisah ni diambil daripada kitab hadis mereka. So cerita ni daripada hadis yang sahih lah. Cerita ni, apa cerita dia? Yang kita baca sama-sama. Hunaka salah satu rijalin abrasu wa aqra'u wa a'ma. Okay, hunaka di sana, maksudnya ada di satu tempat itu, salah satu rijalin, ada 3 orang lelaki. Abrasu wa aqra'u wa a'ma. Ada 3 orang lelaki, seorang abras, seorang aqra', seorang a'ma. Apa itu abras, aqra', a'ma? Tengok bawah ni ada al-qamus tepi ni kan. Abras maksudnya kusta. Ada seorang lelaki, di seorang dia kusta, seorang lagi aqra'. Aqra' dia botak. Di kepala dia botak. Yang ketiga a'ma. Yang ketiga a'ma, buta. So ada si kusta, ada si botak, ada si kusta, si botak dan si buta. Ada 3 orang lelaki ni. Mereka 3 orang ini yad'unallaha an yuzila anhum al-marada wa an yarzuqahum al-mala. Okey, mereka bertiga ini tadi, dia orang ada sakit lah. Seorang sakit sopak, seorang sakit kusta, seorang sakit botak, satu sakit buta ini. Yad'unallah, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah an yuzila, untuk menghilangkan anhum, daripada mereka al-marada, penyakit ini. Si buta dia minta lah sembuh daripada buta, boleh nampak. Si kusta minta doa supaya badan dia tak ada lagi kusta. Si botak doa lah supaya tumbuh rambut kat dia. Okay. Wa an yarzuqahum al-mala, dan juga mereka ini berdoa pada Allah an yurzaqahum, supaya memberikan kepada mereka al-mala, harta, supaya sembuh sakit pun ada harta, bolehlah hidup senang kan. Fastajaballahu lahum, fastajaballahu lahum, maka Allah istajabah, memustajabkan, Allah menerima doa lahum, bagi mereka. So Allah terimalah doa mereka ini, maka mereka sembuh daripada sakit mereka itu dan mereka memperoleh harta. Okey, ada duit lah. Wa ba'da fatratin jaa ilaihim al-malaku liyahtabirahum. Wa ba'da fatratin, dan suatu ketika, dah selepas kisah dia orang minta doa, disembuh, dah sembuh, dah ada duit, ada harta ni. Wa ba'da fatratin, dan suatu ketika selepas daripada itu, jaa ilaihim, telah datang kepada mereka al-malaku, satu malaikat yang Allah utuskan untuk apa? Liyahtabirahum, untuk menguji mereka. Dia orang dah dapat sembuh penyakit, dah dapat harta. Allah utuskan satu malaikat untuk menguji mereka. Uji apa? Hal yashkurunallaha am yakfurunahu. Hal, adakah yashkurunallah, adakah mereka bersyukur kepada Allah, am, ataupun yakfurunahu, mereka mengkufurinya. Dah Allah bagi nikmat pada mereka, dah bagi sembuh sakit tu semua, adakah mereka bersyukur ataupun mereka kufur? Ini Allah hantar malaikat untuk uji mereka. Macam mana? Malaikat tu datang, fadhahaba al-malaku ilal abrasi wal aqra'i liyatluba minhuma sadaqatan. Fadhahaba, maka telah pergi al-malaku, malaikat itu, malaikat yang diperintahkan itu, ilal abras, kepada yang si kusta itu,
wal aqra, dan juga yang si botak itu tadi. Tapi diorang dah sembuh lah ni, nak tahu orang tu mana. Yang si kusta dengan si botak ini, malaikat datang kepada mereka liyatluba minhuma, untuk meminta daripada mereka berdua ini sedekatan, sedekah. Dia mungkin malaikat itu datang dalam bentuk seorang manusia, nampak macam orang susah, orang miskin, datang kepada si kusta dengan si botak ini, datang minta sedekah, minta duit lah pada mereka, nak uji mereka ni kan. Lakinnahuma lam yu'tiyahu syai'an, lakinnahuma, akan tetapi keduanya, si botak dengan si kusta ini tadi, lam yu'tiyahu, tidak memberikan kepada malaikat yang menyerupai lelaki ini tadi untuk minta sedekah, syai'an, akan sesuatu pun. Dia orang tak bagilah, maksudnya dia orang ini kategori yang kufur lah. Dia orang tak mensyukuri. Kalau mereka syukur dengan nikmat yang Allah bagi, pasti harta yang mereka ada, dia orang bersedekah. Tanda syukurnya kepada Allah. Itu si botak dengan si kusta. Summa zahaba aidan ilal a'ma wa talaba minhu sadaqatan famanahahu sadaqatan. Summa, selepas itu kemudian, zahaba, telah pergi aidan juga malaikat ini tadi, ilal a'ma, kepada si buta. Tadi pergi jumpa dengan si kusta dengan botak, kemudian malaikat tu pergi pula kepada si buta, wa talaba minhu sadaqatan, dan juga meminta daripadanya sedekah, minta pada si buta ini sedekah. Famanahahu sadaqatan, maka manahahu, telah memberikannya sedekah oleh si buta ini. Maka si buta ini tadi, dia bagi sedekah. Maksudnya dia kategori orang yang bersyukur, yang dapat nikmat Allah bagi, Allah sembuhkan sakit dia jenis yang bersyukur. Maka bila datang orang minta sedekah, dia bagi. Maka begitu, wa hakaza qad najaha al-a'ma fil imtihan, wa hakaza, dan begitu, yang demikian, qad najaha, telah berjaya, al-a'ma, si buta ini, fil imtihan, dalam ujiannya. Dalam Allah nak menguji mereka bertiga ini tadi, hanya si buta sajalah yang lepas daripada ujian ini, sebab dia bagi sedekah itu tadi. Syakara rabbahu wa tasaddaqa mimma razaqahu Allahu. Syakara rabbahu, dia si buta ini tadi, syakara, dia bersyukur, rabbahu, kepada Tuhannya, wa tasaddaqa, dan juga bersedekah, mimma, daripada apa, razaqahullah, yang direzekikan oleh Allah. Maksudnya Allah bagi rezeki kepada dia tak simpan untuk dia seorang sahaja, dia bersedekah kepada yang lain. Okey, fajazahullahu an-ni'mah katsirah. Fajazahullah, maka Allah telah memberikan kepada si buta ini ni'matal katsirata, nikmat yang banyak. Kalau kita jenis bersyukur, ada rezeki, kita bagi sedekah pada orang lain, insya-Allah Allah balas lagi dengan nikmat-nikmat yang banyak. Tapi apa jadi orang kerekut, macam si buta dengan si macam si kusta dengan si botak ini tadi. Amma al-aqra'u wal abrasu falam yashkura rabbahuma. Amma, adapun, al-aqra'u, si kusta, wal abrasu, dan juga si botak, falam yashkura, mereka berdua tidak mensyukuri, rabbahuma, kepada Tuhannya. Fasalaballahu minhuma an-ni'mata. Fasalaba, maka Allah pun menarik, minhuma, daripada kedua mereka ini, an-ni'mah, nikmat. Nikmat yang Allah dah bagi kepada mereka, Allah tariklah balik, sebab tidak bersyukur. Ini cerita kisah sahih, kisah benar lah, dia ambil daripada Bukhari dan Muslim. Okey, moga kita dapat pengajaran daripada kisah ini kan. Okey, seterusnya kita lihat kepada 169, perbualan, hiwar. Istami' wa ajri al-hiwar, dengar dan langkunkan perbualan ini, di antara ustazah dengan anak murid dia. Ustazah ini bertanya kepada seorang anak murid dia, kaifa tadhhabu ila al-madrasati ya hakimi. Kaifa, bagaimana, tadhhabu, kamu pergi, ilal madrasati, ke sekolah, ya hakimi, wahai hakimi, anak murid dia tu. Ustazah dia tanya kepada anak murid dia, hakimi, kamu pergi sekolah macam mana? Hakimi jawab, adhabu bis sayyarati, saya pergi
dengan kereta. Maksudnya Hakimi datang sekolah naik kereta. Ustazah tanya lagi, hal tadhhabu ma'a walidika? Hal tadhhabu ma'a walidika? Adakah kamu pergi ma'a bersama walidika? Bapa kamu. Sebab Hakimi kata dia pergi dengan kereta. Takkanlah Hakimi bawa kereta sendiri kan? Dia masih sekolah. Lainlah kalau orang dah dewasa. Maka Hakimi jawab, la, tidak. Azhabu ma'a akhi. Saya pergi bersama akhi, abang saya. Bukan ayah dia lah yang hantar, abang dia yang hantar. Maksudnya abang dia yang dah besar lah. Takkanlah abang dia sama-sama sekolah bawa kereta kan. Okey. Kemudian ustazah tanya pula lagi kepada anak murid yang lain, wa kaifa anti ya Aidah? Wa kaifa anti, dan bagaimana pula kamu ya Aidah, wahai Aidah? Apa namanya, anak murid dia yang perempuan pula. Aidah jawab, azhabu bil hafilati. Saya pergi dengan bas. Ni bas. Al hafilah maksud dia bas. Okey, ini bas. Ustazah tanya lagi, dah naik bas kan, mata tantazirinaha, mata tantazirinaha, bilakah kamu menunggunya? Bila nak naik bas kan mesti ada jadual lah. Kita tunggu dekat bus stop, dekat stesen bas. Kita tunggu pukul berapa dia sampai, pukul berapa kita boleh naik bas kan. So bila kamu tunggu bas itu, wahai Aidah? Ustazah tu tanya kan. Aidah jawab, fi sa'ati sadisati wan nisfi sabahan. Aidah ni dia tunggu bas pada Fisa'ah, pada jam, pada pukul as-sadisah, pada pukul 6, wan nisfi, dan setengah. Maksudnya pada pukul 6:30 sabahan, pagi. Pagi-pagi tu 6:30 dah tunggu bas kan. Kalau sekolah buka masuk 7 suku kan. So sempatlah tunggu 6:30 tu, awal-awal pagi dah tunggu bas nak pergi sekolah. Okey. Ustazah kata, izan alaina asyukru lillahi ala ni'amil muwasalati allati ladaina. Izan, oleh itu, begitu, jadinya, boleh juga izan ni kan. Adapun bukan jadinya, ataupun begitu, oleh itu, alaina, ke atas kita. Maksudnya wajiblah ke atas kita, asyukru lillah, syukur kepada Allah, ala, di atas, ni'amil muwasalat, nikmat muwasalat. Muwasalat ni apa? Pengangkutan. Allati, yang ladaina, ada pada kita. Kita syukur pada Allah dengan nikmat pengangkutan. Nikmat pengangkutan, ada kereta lah, ada bas, ada motor, ada basikal. Ini semua nikmat pengangkutan yang Allah bagi kepada kita untuk memudahkan kita bergerak ke sana dan ke sini. Syukur pada Allah juga. Ini nikmatnya. So Hakimi dengan Aidah kata, hatta tusahhilana an nadhhaba ilal madrasati. Hatta, sehingga kan pengangkutan ini tadi, tusahhilana, memudahkan kita, an nadhhaba, untuk pergi, ilal madrasati, ke sekolah. Dengan pengangkutan inilah boleh juga memudahkan kita pergi sekolah. Jadi syukur pada Allah. Contoh kita duduk jauh-jauh kan, sekolah Kampung Gajah, ada duduk Manjung, ada duduk Kuala Kangsar, ada duduk Taiping, duduk Ipoh, ada luar duduk kat Selangor pun ada, dekat Negeri Sembilan pun ada. Dengan pengangkutan ini memudahkan kita untuk pergi ke sekolah kan. Bayangkan duduk jauh, sekolah Kampung Gajah, tak ada pengangkutan, macam mana? Jalan kaki. Bila nak sampai? Kan? Kalau daripada Ipoh pergi Kampung Gajah, jalan kaki. Masya Allah. Berapa lama nak sampai kan? Tapi dengan pengangkutan yang ada, nikmat pengangkutan ni, mudahlah kita untuk pergi ke sekolah. Alhamdulillah. Ya, Ustazah kata, barakallahu fikuma. Moga Allah memberkati kamu berdua. Aidah dengan Hakimi ni tadi. So Aidah Hakimi pun balas, Allahu yubariku fiki. Moga Allah memberkati kamu juga, wahai Ustazah. Okey, itu dia cerita tentang nikmat pengangkutan ini tadi. Okey, seterusnya kita lihat kepada Safhah mi'atun wa sab'un. Safhah 170. 170 Al-Hikam wal-Amsal. Kata-kata hikmah, Hikam wal-Amsal kita hari ini adalah la in syakartum la azidannakum. Okey,
yang mana ini adalah satu petikan daripada ayat Al-Quran, ya. Ada satu ayat Quran, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Okey, apa maksud la in syakartum? La in, jika syakartum, kamu bersyukur, la azidannakum, aku akan tambahkan. Ini firman Allah. Allah bagi tahu kita, jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan. Maksud Allah tambah lagi nikmat. Wala in kafartum, sambung daripada ayat itu tadi, wala in kafartum, dan jika kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat pedih, amat berat. Jadi kita berwaspada. Pilihlah sama ada kita nak bersyukur ataupun nak kufur kepada Allah. Jika kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmat. Okey, ni satu perbualan berkenaan dengan hikam wal amsal ini antara ustaz dengan anak murid dia Amin. Okey, ustaz tanya kepada Amin ni, dia tengok seorang anak murid dia ni ada berlaku apa ni. Kita tengok ustaz dia tanya, limaza la tatanawalu at-ta'ama fil mat'ami ya Amin. Limaza, kenapa, mengapa, la tatanawalut ta'am, kamu tidak pergi makan. La tatanawalut ta'am, kamu tidak mengambil makan waktu rehat lah, kamu tak pergi makan, fil mat'am, di kantin, ya Amin, wahai Amin. Maksud ustaz dia ni dah lama lepas hati si Amin ni, tak pergi makan ke waktu rehat kan kat kantin. Amin jawab, a'tatni ummi salasina sintan kulla yaumin ya ustaz. A'tatni ummi, telah memberi kepada saya ibu saya. Maksudnya ibu dia telah memberi kepada si Amin ini salasina sintan. Salasin apa? Salasin 30 sintan. Sintan apa? Sen lah. Duit kita kan ada sen, ada ringgit. Ibu si Amin ini beri kepada Amin 30 sen. Kamu boleh bayangkan, bagi 30 sen kulla yaumin, setiap hari. Ya ustaz, wahai ustaz, mak kamu belanja apa sehari? RM1, RM2 kan. Amin ni dapat 30 sen saja sehari mak dia bagi. La ashtari bihi illa karipab wahidan faqat. La ashtari bihi, saya la ashtari, tidak membelinya, saya tidak membeli bihi, dengannya, dengan duit 30 sen itu, illa, kecuali karipab wahidan fakat, satu karipab sahaja. Maksudnya satu karipab 30 sen dah. Bayangkan 30 sen hanya boleh beli satu karipab saja. So jadinya macam mana Amin nak makan kan? Wala astakhdimuhu al-yawma li ashtariya karipab wasyayya ghadan. Bila ustaz tu tengok Amin ni tak pergi kantin ni, tak makan, tak pergi rehat hari ni, so dia tengok Amin bagi tahulah dia hanya ada 30 sen. Dengan 30 sen tu hanya boleh beli satu karipap saja. Oleh itu hari itu dia la astakhdimu, saya tidak menggunakannya, tak guna duit 30 sen ini tadi, al-yauma, pada hari ini, li ashtariya, untuk saya beli, supaya saya dapat beli karipap, satu karipap, wasyaya, dan juga air teh ghadat, besok. Maksudnya kalau 30 sen itu hari ni ada 30 sen saja boleh beli satu karipap saja. So Amin ni dia tak beli karipap tu, dia simpan untuk esok. So bila besok, semalam ada 30 sen, hari ni dapat 30 sen, so ada 60 sen. So ada 60 sen, bolehlah beli satu karipap dengan air teh. Karipap satu 30 sen, teh pun satu 30 sen, 60 sen cukuplah. Ada karipap dengan ada makanan dengan air. Kalau beli hari ni saja dapat makanan saja, tak ada air. Begitulah kehidupan si Amin ini tadi. Lizalika, oleh yang demikian, azhabu ilal mat'ami kulla yaumis sulasa wal khamis faqat. Lizalika, yang demikian, azhabu, saya pergi, ilal mat'ami, ke kantin, kulla yaumis sulasa, setiap hari Selasa, wal khamis, dan Khamis, faqat, sahaja kan. Dia simpan 2 hari. Maksudnya hari Isnin pergi sekolah, mak dia bagi 30 sen, dia tak guna, simpan untuk pakai hari Selasa. Hari Selasa dapat lagi 30 sen. So campur 30 sen hari Isnin dengan 30 sen hari Selasa, ada 60 sen, baru pergi makan hari Selasa.
Hari Rabu pula dapat lagi 30 sen, tak makan, simpan duit tu sampai hari Khamis dapat lagi 30 sen, jadi 60 sen duit dia, baru dia guna. Begitu dia. Isnin dengan Rabu dia tak pergi ke kantin simpan duit dia dapat tu. Hari Selasa dengan Khamis baru dia pergi kantin makan. Bayangkan kita macam mana kat kantin makan hari-hari kan, apa namanya, dekat Dewan Makan lagi ada makanan. Okey, Ustaz tanya balik kat dia, ala tazhabu ilal mat'ami fi yaumil jumu'ah, tidakkah tazhabu kamu pergi ilal mat'am ke kantin fi yaumil jumu'ah pada hari Jumaat. Kan Amin bagi tahu dia pergi yaumil Selasa dengan Khamis, hari Selasa dengan Khamis. So ustaz tanya, hari Jumaat tak pergi kantin ke? Hari Jumaat pun dapat juga duit 30 sen kan? Amin kata apa? La, tidak. Dia tak pergi kantin hari Jumaat walaupun dapat 30 sen itu. Apa dia buat dengan 30 sen itu? Atasaddaqu bihadhihi nuqud ya ustaz. Atasaddaqu, saya bersedekah, bihadhihi nuqud, dengan duit ini, dengan 30 sen untuk hari Jumaat itu, ya ustaz, wahai ustaz. Wa qalat ummi, berkata ibu saya, bi annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yazidu, akan meningkatkan, man yatasaddaqu, barang siapa yang bersedekah, bimalihi, dengan hartanya. Masya Allah. Amin ni hidup penuh dengan sederhana, walaupun hidup dia nampak susah lah kan, makan di kantin pun selang sehari, tapi hari Jumaat sanggup juga tak makan, duit yang dia ada itu dia bersedekah. Dia ingat pesan ibu dia, Allah akan melipat gandakan, menambahkan rezeki siapa yang bersedekah. Ustaz dia pun jawab, haqqan ma qalat ummuka ya Amin, haqqan, benarlah, ma qalat, apa yang dikatakan, ummuka, oleh ibumu, ya Amin, wahai Amin. Inna Allah Ta'ala sayudha'iful ajra lil mutasaddiqin. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, sayudha'ifu, akan melipat gandakan, al ajra, ganjaran, lil mutasaddiqin, bagi orang yang bersedekah. Allahumma rzuqna jami'an rizqan wasi'an. Ustaz dia doa, ya Allah, urzuqna, rezekikan kepada kami, jami'an, semua, rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Amin kata amin. Syukran ya ustaz, terima kasih wahai ustaz. Itu dia kisah Amin, hidup dia hanya ada salasina sintan, 30 sen kullal yaum, setiap hari dapat 30 sen sahaja. Okey, ni duit sen-sen, 50 sen, 20 sen, 10 sen, 5 sen. Okey, itu dia, boleh ambil pengajaran bagaimana nak hidup dengan sederhana ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada 171, satu tarkib. Tarkib hari ini kita belajar berkenaan dengan kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. Ini salah satu ucapan untuk kita ucap tahniah juga. Satu ucapan untuk tahniah ya, ataupun ucapan kita bergaul dengan orang. Selalu digunakan untuk pada tahun baru, masuk ma'al hijrah ke apa, ataupun sambutan di hari raya. Selepas kita selesai pagi raya itu, kita bersalam-salaman, boleh juga sebut ya, kullu amin wa antum bi khair. Maksud dia apa? Kullu amin, setiap tahun, wa antum bi khair, kamu dalam keadaan baik. Okey, tengok macam mana guna dia tu. Perbualan ni, dua orang sahabat ni, dia kata pada kawan dia, ya Afifi, wahai Afifi, kawan dia, alhamdulillah, syukur kepada Allah, laqad sumna syahran fi ramadana wa atana syawal. Laqad sumna, kita telah berpuasa, syahran, selama sebulan, fi Ramadan, pada bulan Ramadan, wa atana, dan telah datang kepada kita, Syawal, bulan Syawal. Maka dia kata, taqabbalallahu minna wa minkum, ya, moga Allah menerima daripada kita
dan daripada kamu semua. Ini salah satu ucapan juga di pagi raya. Boleh juga sebut taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Moga Allah terima daripada kita dan kamu semua. Maksudnya ucapan untuk kita mendoakan apa segala amal yang kita lakukan di bulan Ramadan tu diterima oleh Allah. Okey. So, maka kawan dia jawab, minna wa minkum taqabbal ya karim, ya, daripada kita dan pada kamu semua taqabbal ya karim, terimalah wahai Tuhanku yang maha mulia, kullu amin wa antum bi khair, ya. Salah satu ucapan juga yang boleh kita gunakan dalam hari raya itu tadi, ya. Setiap tahun kamu berada dalam keadaan baik. Ini satu doa jugalah kepada orang yang kita cakap itu. Okey, itu guna dia, kullu amin wa antum bi khair. Di hari raya boleh, di hari tahun baru boleh, ma'al hijrah, jumpa apa nama kawan-kawan kita sambutan ma'al hijrah, masuk satu Muharram kan, kita sebut kullu amin wa antum bi khair. Okey, boleh juga kan. Okey, tapi ni kotak ni ada juga beberapa perkataan lain, tarkib lain yang boleh kita gunakan untuk sebut kan kullu amin wa antum bi khair. Ini tadi satu ayat dia, munasabah kesesuaian itu boleh guna untuk apa? Hululun amin jadid, ucapan amin jadid pada tahun baru, boleh juga untuk tahun baru dah sebut tadi kan. Lagi apa? Aidun mubarak, Aidun mubarak qudumu yaumil aid, untuk mengalung-alungkan hari raya. Aidun mubarak, sebutan juga untuk di hari raya. Selain kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum, boleh juga sebut Aidun Mubarak. Seterusnya, Aidun Miladun Sa'id. Aid Milad Sa'id. Selalu kita sebut kan. Ini Yaumul Milad, pada hari lahir. Hari jadi kawan-kawan kita. Bolehlah juga kita sebut Aidun Miladin Sa'idin. Di antara sebutan kita boleh sebut. Samping kita sebut selamat hari lahir saja kan, kita boleh sebut belajar bahasa Arab kan. Aidun Miladin Sa'idin. Okey. Itu dia antara tarkib-tarkib yang boleh kita guna pakai. Okey, seterusnya yang terakhir lah untuk pertemuan kali ini, 172. Ini nizamus sauti, ya, kalimatun fiha harakah tawilah, kalimatun fiha al harakatu qasirah. Kataan yang ada harakat yang panjang dengan harakat yang pendek. Kita baca sekali lalu saja, kita dah bahas pada kelas-kelas sebelum ini kan, cara sebutannya kita kan. Yang ni ada panjang tu, al-an'amu, ini an-ni'amu, al-israfu, as-sarafu, al-jaza'u, al-juz'u, al-kafiru, al-kufru, al-arzaqu, al-rizqu, al-abqaru, al-baqaru. Okey, tu dia, boleh beza kan dia punya sebutan dia itu kan. Okey, bawah ni tak ada apa. Okey, rasanya cukup sekadar ini untuk kelas kita hari ini. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang, ya, pada topik yang seterusnya. Okey, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.